John, do you have the rider list in your mind for World Championship in October? I have two straight away in my mind. Obviously, the first one's Shah Fadel Sharon, and the second one is Fadil Zonas. So, and then it just depends on how many other places that we get allocated to us the other riders that we'll take. So, yeah, I'd like to take a couple of the young guys to give them experience. So, what about Azizul? No, I'm going to rest Azizul. So, just give him a break from competition for a little bit, and he can enjoy smelling the roses for a little while and be around in Malaysia and catch up with all you guys. But I heard that this is a good chance for Azizul to become a world champion, especially in Kirin and sprint, because there's some big names will not participate in Paris. Yeah, it's true, but for us, it's about beating the best of the best, and if the best aren't going to be there, we'll wait until next year and challenge the best again. John, SF Shafi Daus and Fadil Zonis, what about Anis Amira Rosidi? So we're sending her to Colombia to do the Nations Cup with a few of the other young guys, and that should be enough points for her to qualify. And then it's just a matter of sending her for experience, so she gets some more experience in racing under a belt at a high level, and try and get her ready for next year and then the Paris qualification process. What is your target or KPI with Azizul in World Championship in October? I've got high hopes for Shah. I really believe Shah could be one of the best sprinters and Kirin riders in the world. So he showed a little bit at the Olympics of what he's capable of, and he's capable of plenty, don't worry. So it's just a matter of, he's still learning about believing in himself. Itu ceritanya tadi. Baik, Dato' Azizul Hasni Awang tidak pernah mengecewakan setiap kali penyertaannya di kejohanan basikal trek dunia. Edisi 2020 di Jerman, Azizul raih 2 gangsa iaitu menerusi acara Kirin dan Pecut, manakala Shah Firdaus Sahrub tewas kepada Tomohiro Fukaya di saingan 16 terbaik acara Pecut. So yes, kita bawakan Bazli Azmi walaupun sedang kuarantin tetap kena buat kerja. Ya. Macam mana kuarantin, okey ya? Dapat gelang emas. Okey, baik Bazli. Ya. Ini cerita pasal kejohanan dunia basikal trek. Bukan ke kalau tak ada pencabar dari Eropah macam Jason Kenny juara Olimpik, Harry Leverson juara Pecut Olimpik dan Jeffrey Huglen, satu keuntungan buat Azizul. Kalau dia pergi, confirm menang. Tapi kenapa Azizul tak pergi? Itu kalau kita fikirkan secara logik. Tetapi kalau fikirkan secara juara tulen, dia tidak akan mengambil kesempatan di sebalik ketiadaan nama-nama besar. Kerana knowing Azizul, dia hanya akan menentang mereka yang benar-benar hebat. Dia hanya mahu kalahkan mereka yang benar-benar juara untuk menjadi juara dunia. Jadi ini ialah satu keputusan yang diambil bagi menghormati semangat kesukanan. Jadi dia tidak mahu menjadi juara dunia tanpa juara-juara dunia atau juara Olimpik. Itu ialah pemikiran saya anggap yang beraras tinggi di kalangan atlet negara. Dan kalau kita lihatkan kepada situasi ini, mungkin kepada atlet lain atau atlet negara lain, inilah peluang keemasan. Tetapi tidak untuk Azizul. Dan perkara ini sudah pun dibincangkan bersama pengurusan pasukan kebangsaan, dan mereka setuju bahawa Azizul akan direhatkan untuk memberi laluan kepada pelumba yang lebih muda tetapi berpotensi untuk meraih pingat. Okey, Bazli, bercakap tentang another level ni, Bazli mungkin boleh kongsikan juga mengenai hala tuju baru. Boleh elaborate more tak pasal tu? Okey, satu keputusan yang dibuat ini juga berkaitan dengan hala tuju baru, di mana John Basri dan Azizul sedang menguruskan usaha untuk memindahkan program latihan berpusat di Melbourne, Australia yang diwujudkan sejak 2006 lagi untuk kembali ke nilai Negeri Sembilan. Jadi mereka akan tutup Melbourne dan akan wujudkan di nilai Negeri Sembilan sesuai dengan keberadaan Velodrome National di nilai yang sudah pun menjadi pusat latihan untuk pelumba-pelumba trek negara. Ini satu tindakan yang cukup besar
kerana sejak Melbourne diwujudkan, pasukan trek negara sudah pun merangkul pelbagai kejuaraan termasuk tingkat di Olimpik, gelaran juara dunia pada 2017. Jadi kalau mengambil keputusan ini, ia perlu mengambil satu keputusan yang lebih komprehensif, mengambil pandangan pelbagai pihak termasuk Persekutuan Kebangsaan Berbasikal Malaysia, Majlis Sukan Negara, Kementerian Belia dan Sukan, banyak pihak lagi. Ini lebih penting berbanding menyertai kejohanan dunia. Kerana kalau plan ini berjaya, kita akan melahirkan lebih ramai lagi Azizul untuk Malaysia. Terkejut juga ni bila dengar satu keputusan yang besar Kepala. Ya, betul. Okey, baik Bazli. Selepas Rio 2016, banyak negara offer John Beasley. Dan selepas Tokyo 2020, macam mana ada daripada risikan Bazli? Banyak tak negara yang offer dia dan macam mana dengan kontrak John Beasley bersama dengan basikal trek negara? Okey, kalau kita lihatkan kontrak untuk jurulatih tempatan terutamanya dari luar negara, mereka mengikut Olympic Cycle, iaitu selepas tamat Olimpik, tamatlah kontrak mereka. Ini termasuk John Beasley. Okay. Tetapi dalam situasi ini, John Beasley sudah mengatakan bahawa beliau berminat untuk menyambung tugasnya di Malaysia, masih jauh perjalanan, tetapi mungkin role-nya akan bertukar sedikit daripada ketua jurulatih. Saya difahamkan tugas untuk John Beasley selepas ini akan lebih meluas, berkongsi ilmu dengan jurulatih-jurulatih tempatan dan mungkin akan dilantik sebagai pengarah teknikal basikal negara. Mengenai negara-negara cuba memancing John Beasley, memang ada, saya tahu mengenai perkara ini memang sudah pun lama berlaku, dan yang terbaru saya dimaklumkan Jepun berminat untuk mendapatkan khidmat John Beasley, di mana jurulatih mereka sudah pun memaklumkan bahawa mereka akan berdepan satu masalah untuk meneruskan tugas jika tidak dapat pingat dalam acara kirin ataupun pecut individu, dan itu sedang berlaku ketika ini. Cuma proses ini pastinya akan menyebabkan nilai John Beasley itu akan melonjak, dan usaha Malaysia ketika ini ialah untuk melindungi John Beasley jangan pergi ke negara lain, terus kekal di Malaysia, terutama di Nilai Negeri Sembilan. Itulah, John Beasley dah macam bapa-bapa kan kepada semua atlet basikal trek negara. Bazli, kita juga ada dengar-dengar ura-ura bahawa negeri Terengganu merancang untuk wujudkan satu sekolah yang macam dekat Jepun tu. Dia sekolah tu hanya untuk untuk orang yang berminat dengan kirin saja. Ya, benar, memang di Jepun ada sekolah kirin di mana mereka memiliki sekitar 50 sekolah kirin dalam usaha melahirkan pelumba pecut yang terhebat untuk basikal trek. Maka tidak hairanlah Jepun antara negara terawal di benua asal yang berjaya untuk meraih pingat Olimpik menerusi Tsutomu Sakamoto dalam pecut individu pada Olimpik 1988 di Barcelona. Antara modal utama ialah kerana sekolah sukan kirin ini yang dilihat dapat melahirkan pelumba berpotensi, dan modul sama akan digunakan oleh Terengganu seperti dikongsikan oleh ketua jurulatih mereka. Kita akan letak satu tempat di sekitar Weledum, di sekolah kan di situ, dan juga di tempat tinggalan di situ. Kita akan mencari atlet-atlet ini agar ada yang dapat mengganti tempat Azizul nanti. Dan di sini juga kita akan terapkan satu trademark, iaitu trademark win and fast and win. Kerana trademark ini kita akan mempercepatkan peramatan atlet dan juga mempercepatkan mencari podium kepada atlet. Kami dapat membuat latihan di sana, dan juga kami dapat fokus latihan kepada atlet-atlet SUMA bagi acara track untuk kami tumpukan di SUMA tahun depan lah, insya-Allah. Okey, di situ juga kita dapat membuat satu latihan yang bersistematik dan menilai kelemahan dan juga kekuatan atlet kita yang kita akan terap semasa latihan di situ nanti. Wah, menarik tu. Ada satu cadangan yang bagus. Satu cadangan bagus, dan mungkin detail dia macam sekolah sukan yang khusus untuk kirin saja tu, macam mana dia akan operasi nanti, Bazli? Yes, lebih kurang, tetapi
untuk meniru 100% seperti yang Jepun buat memang satu masalah kerana pelajar-pelajar di Malaysia terikat dengan subjek atau modul Kementerian Pendidikan Malaysia. Cuma caranya kalau kita dapat fokus meniru sedikit sebanyak apa yang Jepun lakukan, dia punya plan is melahirkan lebih ramai pool of players, pool of riders macam Azizul Hasni Awang. Okey. Baik, timbul juga mungkin persoalan mungkin Negeri Sembilan tanya, Ipoh pun mungkin tanya, Johor pun akan tanya kenapa di Terengganu diwujudkan sekolah kirin tu. Kenapa, macam mana Bazli? Apakah kita perlu hanya ada satu saja sekolah kirin dekat Malaysia? Macam di Nilai ada bedroom, di Johor dan sebagainya. Ini modul yang berbeza kerana apa yang kita ada sekarang ialah jenis sekolah sukan Malaysia. Tetapi ini mungkin sesuatu yang berbeza cuba mahu ditonjolkan oleh Terengganu. Kalau kita lihat di Johor, mereka ada GRID, iaitu Grassroots Identity Talent, di mana proses untuk mereka lakukan untuk jangka masa panjang sehingga 2030. Ada 4 jenis sukan yang berada dalam program itu selain basikal track, ada olahraga, renang dan karate. Jadi dalam situasi ini setiap negeri ada modul masing-masing. Kalau Terengganu mahu mewujudkan sistem lebih kurang kirin school, Johor ada GRID, Perak mempunyai modul yang berbeza. Mereka lebih fokus kepada rider yang bernaung di bawah Majlis Sukan Negara di peringkat negeri. Jadi situasi ini sangat berbeza. Tinggal lagi kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh Terengganu berhasil untuk menghasilkan rider-rider yang berkualiti seperti yang mereka kuasai Sukma sejak sedekad yang lalu. Jadi dalam situasi ini mungkin Johor melihat satu situasi yang lebih besar, mereka mahu menguasai 4 jenis sukan. Kalau Terengganu mau fokus untuk melahirkan kirin atau sprint rider, jadi mereka fokuskan kepada perkara itu, akhirnya perkara ini akan memberikan banyak kebaikan kepada Malaysia. Jadi kita harap negeri-negeri lain juga mempunyai program atau modul untuk plan pembangunan bakat baru di negeri masing-masing untuk jangka masa yang panjang. Okey, ada apa lagi Akbar? Selamat berkuarantin. Berapa lama kuarantin, Bazli? 2 minggu. Tanya dengan gelang pink. Tapi tak apa, Sesuai kita dengan akan warna terus mengganggu juga untuk tahu perkembangan ahli negara yang ikut rapat dengan Bazli. Terima kasih Bazli. Terima kasih Bazli, walaupun kuarantin dapat share pandangan. Terima kasih sekali lagi.